Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya terus masuk kepada tajuk perbincangan dan pembentangan saya pada hari ini. Saya tertarik apabila Al-Fadhil Ustaz Tengku mulakan dengan membawa kenyataan kritikan saya terhadap Wahabi. Beberapa tulisan saya mungkin beberapa tahun dahulu kritikan saya terhadap Wahabi. Saya tertarik dan saya sangat berbesar hati kerana itulah pandangan saya mengkritik. Tetapi malangnya kalau tuan-tuan perasan beberapa bulan dulu Ustaz Tengku buat list Wahabi dalam Facebook. Nama saya ada dalam tu juga. Jadi apabila beliau buat list Wahabi, mungkin copy paste je kot, tak gaji tak apalah. Tapi bila buat list Wahabi nama saya ada dalam tu. Hari ini datang membawakan saya telah mengkritik Wahabi. Jadi saya pun tak tahulah dia rasa saya Wahabi ataupun tidak. Ala kulli hal, bila dipersoalkan kenapa saya kata saya tak tahu tentang Wahabi, bila ditanya kan, sebab inilah saya tak tahu tentang Wahabi. Kerana orang-orang begini membuatkan kita tak tahu tentang Wahabi. Kita tak tahu apa kriteria yang mereka letakkan kepada Wahabi kerana dia bersimpang siur. Semua perkataan-perkataan yang diucapkan tadi tentang sifat dan sebagainya, ada anda dengar perkataan nama Muhammad bin Abdul Wahab? Ada dinakalkan daripada Muhammad bin Abdul Wahab? Lalu anda letakkan kesalahan kepada Wahabi. Dan anda dengar khilaf. Saimin sebut, Al-Albani bantah. Jadi, kalau sesama mereka khilaf, bagaimana anda boleh kata itu mewakili pandangan Wahabi dan menyesatkan mereka? Ini beberapa persoalan yang saya akan masuk dengan lebih mendalam dalam sekejap lagi. Jadi, saya mengambil pendirian untuk membentangkan pada hari ini bahawa aliran Wahabi sebagaimana yang mungkin takrif ringkas yang diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Tengku sebentar tadi, aliran yang diasaskan ataupun mengikut ideologi Muhammad bin Abdul Wahab, pada saya ia tidak sesat. Ia ada kekurangan, ia ada kritikan, dan saya telah mengkritik, tuan-tuan melihat kritikan saya, tapi dia tidak sesat. Kerana kalau nak sesatkannya, kita akan lihat rentetan daripada itu ke mana dia akan membawa kita. Baik, pertama sekali, apa yang saya akan membentangkan pada hari ini adalah tentang sejarah ringkas Muhammad bin Abdul Wahab, dan yang kedua berkaitan dengan pelabelan yang diletakkan terhadap Wahabi. Yang ketiga, saya akan ulas sedikit yang disebutkan oleh Ustaz Tengku tadi, pandangan ulama terhadap Muhammad bin Abdul Wahab. Yang keempat, pegangan Muhammad bin Abdul Wahab selari dengan Ahli Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang disebutkan tadi, sama dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Dan saya akan bahaskan beberapa isu dalam sesi yang pertama ini, di antaranya tentang Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Al-Asma' wa Sifat, isu bid'ah, isu mazhab yang dibangkitkan tadi di akhir pembentangan, kononnya serangan terhadap anti mazhab dan sebagainya, isu khawarij dan juga takfir. Baik, kalau kita lihat sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, dia mula keluar daripada Dar'iyah, daripada kampungnya ke Madinah untuk belajar setelah umurnya lebih kurang sebelum 20 tahun beliau keluar. Kemudian beliau menuju ke Madinah. Beliau belajar dengan Hayat Sindi, gurunya, dan Muhammad bin Abdul Wahab dikenali dalam silsilah sanad mazhab Hambali memegang sanad yang antara sanad yang paling pendek dengan Imam Ahmad bin Hanbal, sanad yang paling ali disebutkan. Dan kalau beliau belajar ke Basrah, beliau pergi ke Ahsa dan beberapa perjalanan lain Muhammad bin Abdul Wahab, sehinggalah mereka beliau sampai ke Dir'iyah dan bergabung dengan Muhammad bin Saud pada 1158 di Dir'iyah. Kemudian berlaku beberapa siri peperangan, 100 lebih peperangan. Ya. Dan dalam peperangan ini, kalau kita buat kiraan, yang meninggal dalam peperangan ini lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Dan pada tahun 1185, beliau menghantar muridnya pergi ke Mekah untuk berdialog dengan ulama Mekah. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 1206 Hijrah tanpa membuka kota Mekah lagi. Belum sampai ke situ, belum ada pertemuan lagi. Yang ada nanti generasi kedua selepas Muhammad bin Abdul Wahab. Baik, macam kita sebutkan tadi, kenapa susah nak define Wahabi? Kerana ini yang berlaku dalam keadaan masyarakat kita. Siapa sahaja orang awam yang mengajak kepada keterbukaan dalam mazhab,
Anda boleh dengar kenyataan Datuk Mufti dan sebagainya, keterbukaan dalam mazhab, tidak terikat dengan mazhab. Akhirnya apa? Di label Wahabi, di label anti mazhab. Buktinya baru tadi ada dalam slide. Sebab itu kita tak boleh define. Sesiapa yang mengajak untuk meninggalkan bid'ah, sedangkan meninggalkan bid'ah ini adalah pegangan semua mazhab. Tidak ada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah melainkan mereka akan mengatakan beberapa perbuatan fiqh adalah bid'ah. Semua mazhab mereka datang mereka kata pecah belahkan mazhab masyarakat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i sekalipun, perkataan bid'ah digunakan dalam masalah khilafiyah di kalangan ulama mazhab Syafi'i. Tidak ada orang yang menentang khurafat. Tidak ada orang yang menentang khurafat, melainkan orang ini akan dikatakan tak percaya kepada karamah, lalu diletakkan label Wahabi. Contoh paling jelas, ada ustaz yang memang merepek. Bila dia cerita tentang tinggi bangunan Firaun, merepek tak masuk akal, dan dia pun merepek. Sebelum pengakuan dia, kita ke hadapan. Ramai orang ke hadapan mengatakan ini tak masuk akal, takkanlah tinggi itu bangunan Firaun. Apa mereka kata? Mungkin karamah boleh pakai. Kamu Wahabi geraknya. Akhirnya bila ustaz tu sendiri mengaku yang dia salah kaji, salah maklumat, diam. Demikian juga, boleh tengok saya tulis tadi, saya tulis dalam Facebook yang Ustaz Engkukut, masalah dengan gerakan Wahabi ini, bukan gerakan Wahabi, ekstremis Wahabi, mereka salah faham tentang taat kepada pemerintah. Mereka bawa, sebahagian mereka membawa ideologi mesti taat dan mesti ikut, sampai undi pun kena undi parti pemerintah ketika itu. Apa jadi? Dikatakan mereka ni lawan pemerintah, Khawarij keluar lawan. Jadi istilah Wahabi itu guna kepada siapa? Bahkan list yang Ustaz Engku share ada berpuluh-puluh orang di situ. Saya pasti dia pun tak pasti dia Wahabi ataupun tidak, copy paste. Jadi akhirnya kalau ini berlaku, siapa tu Wahabi? Dan semua perkataan yang diucapkan oleh Kiai Hidayat sebentar tadi tentang ayat sifat, majoriti orang yang kata dia Wahabi, dia tak tahu pun berbahasa tu. Dia tak tahu pun tentang jihad, tentang had, tentang jisim, tentang jawahir, tentang a'rad, orang tak tahu pun. Wahabi juga. Jadi sebab itu istilah Wahabi ini adalah istilah yang digunakan untuk memomokkan orang di banyak tempat. Tadi ada pembentangan kata bebas kata istilah itu mulia. Bukan, tengok betul-betul perkataan bebas. Bebas sebut terdahulu, ya, perkataan itu baik menggambarkan mereka, tapi jangan lupa bebas juga menyebut. Katanya, saya tak mahu bersebut yang Arab, inilah apabila golongan pelampau dan perosak melihat mereka dan berkata inilah Wahabi, supaya mereka akan menjauhkan manusia daripada seruan dakwahnya, dan supaya orang ramai menyangka seruan ini adalah seruan yang batil dan yang bercanggah dengan syarak. Ini adalah dakwaan yang salah, buruk dan tercela. Masalahnya bukan pasal Wahabi, masalahnya kita yang tak ada kenal-mengenal dengan Wahabi, kita bukan Wahabi pun dimomokkan dan dikatakan. Berapa kali Kiai Hidayat terlepas cakap orang tu Wahabi, orang ni Wahabi dan Ustaz Salman, sehingga ke tahap itu. Sedangkan ini masalah utama yang kita hadapi, label yang diletakkan pada orang tak kenal pada tempatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik apabila Ustaz Engku sebut tentang ulama-ulama mazhab menentang Wahabi. First sekali dia bawa As-Sawi Al-Kabir. As-Sawi Al-Maliki, satu orang alim, ulama alim mazhab Maliki yang mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab. Bagi masa sekejap saya cek, saya ada maklumat tambahan tentang beliau sebentar tadi tentang As-Sawi. Baik. Beliau bawa kataan As-Sawi yang katakan ini adalah kelompok yang suka membunuh. Tapi jangan lupa, dalam hasyiah beliau Sawi dan dalam hasyiah beliau terhadap tafsir Jalalain, beliau juga telah mengkritik Asy'ariyah. Mengkritik Asy'ariyah kerana sakit, mudah mengkafirkan orang, itu perkataan dia. Jadi saya tinggalkan itu dulu, saya nak masuk kepada pandangan ulama tentang Muhammad bin Abdul Wahab. Kita pergi kepada mazhab Maliki. Siapa yang paling kenal kepada aliran Wahabi? Ulama Maliki yang tinggal di tanah haram. Antaranya Syekh Alawi Al-Maliki. Dia ada permusuhan dengan Wahabi. Dia ada permusuhan dengan gerakan Wahabi. Ali Syekh tulis buku untuk mengkritik dia. Dan dia banyak mengkritik mereka. Dia duduk di Mekah dan dia tak dibunuh dululah. Dia banyak mengkritik mereka. Dia dikritik oleh mereka. Dia ada pertembungan dengan mereka. Dan Alawi Maliki adalah tokoh besar. Apa katanya kepada Muhammad bin Abdul Wahab? Katanya, wa huwa imamut tauhid wa rasul muwahhidin. Setelah dia sebut terdahulu Muhammad bin Abdul Wahab lawan dengan khurafat, Muhammad bin Abdul Wahab berdiri lurus untuk mempertahankan akidah, katanya
ha huwa imamut tauhid wa rasul muwahhidin. Ini Syekh Alawi Al-Maliki. Kalau betul lah semua maklumat tadi macam tadi itu, Muhammad Abdul Wahab ini digambarkan orang yang paling teruk sekali. Macam mana Syekh besar Maliki yang kamu angkat sebagai tokoh boleh memuji dia dengan sebegini rupa? Seterusnya, Yasin Fadani, tokoh besar ulama Syafi'i. Saya quote perkataan Ustaz Engku. Kata Ustaz Engku dulu, dia pernah tulis, dunia pernah memiliki ulama yang sangat hebat dan alim dalam mazhab Syafi'i, iaitu Syekh Yasin Fadani, yang jika diikutkan berdasarkan pemerhatian kita, beliau sudah tentu mampu untuk tarjih semula mazhab Syafi'i. Kata siapa? Kata Ustaz Engku. Ini Syekh Yasin Fadani menghimpulkan sanad-sanad yang ada pada dia, menghimpulkan puluhan nama guru di sini. Hayat Sindi juga ada di sini, nama-nama besar. Tapi tuan perasan satu tak? Apabila beliau menyebutkan tentang Muhammad bin Abdul Wahab, katanya Syekh Abdullah bin Muhammad An-Najdi an abihi Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Orang ni sesat yang paling teruk dalam semua guru-guru dia. Ini satu-satunya orang yang sanadnya sampai kepada, bukan guru dia lah, generasi sebelum dia, sampai kepada Syekh Yasin Fadani. Dalam ramai di sini, ini katanya Syekhul Islam. Apa dia tak tahu pembentangan tadi itu semua? Kenapa? Kerana pembentangan tadi itu semua bukan masa Muhammad bin Abdul Wahab. Seterusnya, ini guru kepada Tuan Guru ni Abdul Aziz, Hussein Ahmad Madani Diobandi. Beliau menyebutkan, saya dengan ini sejelas-jelasnya berpendapat tentang ulama Najd yang dimuatkan dalam buku itu tidak berasaskan karya mereka sendiri, melainkan berasaskan khabar-khabar angin. Karya-karya utama mereka dengan jelas membuktikan bahawa mereka tidak bercanggah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini otoriti mazhab Hanafi. Otoriti mazhab Hanafi. Seterusnya, ada perbezaan yang lebih penting. Bolehlah bawa seorang ulama, tapi otoritinya di mana? Otoritinya badan ataupun kumpulan yang menghimpunkan ulama Diobandi. Di India atau Pakistan ada aliran Diobandi, aliran ahli hadis. Ini pandangan rasmi Diobandi. Pandangan rasmi. Apa kata mereka? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab is not out of the fold of Ahli Sunnah wal Jamaah. Pandangan official mazhab Hanafi. Kalau nak ambil di sini, adilkah kita ambil satu pandangan ulama mazhab ni buat kaedah umum? Ulama semua mazhab mengatakan Wahabi itu keluar dari Sunnah wal Jamaah, sedangkan ini pandangan rasmi. Dan pandangan yang rasmi dia kata, kalau nak tahu lebih lanjut, lihat tulisan Maulana Muhammad Manzur Nu'rani. Dan disebutkan tulisan sebutkan di sini juga terjemahan daripada tulisan Muhammad Manzur Uthmani. Maka katanya, ternyata penyebaran propaganda ini di negeri Hijaz dan celaan serta makian terhadap kepribadian Syekhul Imam yang tidak elok jika didengari oleh umat. Begitu hebatnya kata-kata kotor yang diutarakan, sebahagiannya kita dengar hari ini juga, sehinggakan bagi umat Islam yang mendengarnya mereka akan beranggapan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah orang yang paling kafir di seluruh alam. Ada ring bell tak? Begitulah kita dengar tadi. Ini kata Maulana Manzur Nu'rani Diobandi. Baik, bagilah tokoh-tokoh yang diiktiraf dalam negara kita. Dua tokoh dalam negara yang pernah mendapat pengiktirafan Ma'al Hijrah, Dr. Wahbah Az-Zuhaili memuji Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya antara suara kebenaran yang paling berani dan antara pendakwah Islam pembinaan jihad yang paling besar, Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Imam Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi keutamaan adalah untuk menjaga akidah. Di bawah itu, melancarkan gerakan dakwah bagi memusnahkan pelbagai fenomena kesyirikan. Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan seterusnya, ulama Azhar Jadul Haq, Syekhul Azhar. Ini saya tak jumpa ulama Wahabi memuji begini, tapi Syekhul Azhar Jadul Haq memujinya. Katanya, dia menyebutkan, waqad jaa fil hadits syarif qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Dia menunjukkan Muhammad bin Abdul Wahab pada martabat ni, yang pengikut Muhammad Abdul Wahab pun tak pergi di martabat ni, mujaddid abad ini. Anda boleh bersetuju ataupun tak bersetuju, tetapi yang dikatakan tadi
pengikut dia mentaksub, dia mengangkat dia tinggi. Tapi tengoklah mana-mana aliran Wahabi ni antara aliran yang paling kurang taksub kepada tokoh dia. Mereka tak pergi doa kepada kubur tokoh dia, ada dengar? Mereka tak pergi cium, tunduk, sujud kepada tokoh dia, ada dengar? Dan pujian sebegini rupa datang daripada Syekhul Azhar, bukan datang daripada mereka sendiri. Tiba-tiba datang ke sini, dibawakan ideologi seolah-olah kelompok ini kelompok yang paling taksub kepada guru mereka. Seterusnya, Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar yang baru ni, apa dia buat? Setelah berlaku perhimpunan ulama di Chechnya, dia balik dan buat kenyataan berlepas diri, kenyataan media berlepas diri. Dan dia menyebutkan dengan jelas bahawa Syiah, Maturidiyah dan juga Ikhwanuna Salafiyah adalah semua ahli sunnah wal jamaah. Ini Syekhul Azhar yang sekarang ni. Jadi pandangan ulama mesti dilihat secara menyeluruh, jangan selektif. Ada tak yang mengkritik? Saya setuju ada yang mengkritik. Poin-poin kritikan tadi memang ada. Saya akan jelaskan sebentar nanti. Apakah yang mengkritik itu tokoh? Mereka juga tokoh, betul. Tapi berlaku adil lah. Berlaku adil. Bawakan ke semua pandangan dan lihat secara pertengahan. Seterusnya, pegangan Muhammad bin Abdul Wahab. Satu, berkaitan dengan tauhid. Saya akan ulaskan sedikit tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, al-asma' wa sifat. Pandangan beliau berkaitan dengan bid'ah ataupun pandangan Wahabi berkaitan dengan bid'ah, dan juga tentang mazhab. Sebab tadi serangan terus disebutkan tentang mazhab. Baik. Tentang tauhid 3. Soalan kita yang pertama, apakah ada keluasan untuk nak bahagikan tauhid kepada tauhid 3 ataupun tidak? Dan yang kedua, bagaimana tauhid rububiyah dan uluhiyah ini dilihat pada pandangan ulama Islam yang terdahulu daripadanya? Dan yang ketiga, apakah ini bertepatan ataupun tidak dengan Al-Quran dan Sunnah? Ini saya kena puji Ustaz Engku sikit lah sebab dah semakin matang. Dahulunya, kata Ustaz Engku dahulu, apabila dia membantah pembahagian Tauhid 3, katanya, namun ianya tetap memerlukan sokongan dalil, apatah lagi jika berkaitan dengan persoalan akidah. Ini dululah 5 tahun lepas. Tapi pembentangan terbaru, bid'ah di dalam kaedah penyusunan semata-mata tidaklah menjadikan ia bercanggah dengan syarak. Matang sekilah. Itu yang kita setuju. Takkan nak bahagi tauhid membahagi cara mengajar tauhid memerlukan dalil qat'i. Alhamdulillah 2022 sedikit lebih matang daripada 2016 lah. Seterusnya, disebutkan di situ, ini masih lagi 2016 dulu, ketika dalam mood untuk menyerang tauhid 3 secara tidak matang. Katanya, ini seolah-olah kita bagi gambaran seolah-olah Allah masih belum lagi menyempurnakan agama. Allah masih belum menyempurnakan agama melalui wahyu kepada Rasul. Kemudian datang Syekh Ibn Taymiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab membahagikan tauhid kepada 3 untuk menyempurnakan agama Islam. Kononnya nak kata tak boleh bahagi 3. Kalau mau bahagi 3 menunjukkan seolah-olah pembahagian ini baru datang dan menyempurnakan. Dalam masa yang sama, di muka surat PJRG bawa sifat 50 yang dibuatkan oleh tokoh mereka. Kritikan yang sama boleh dibentangkan. Takkan tak sempurna lagi kamu datang nak bagi cukup 50 sifat. Ceritanya mudah begini. Pembahagian 20 ke, 50 ke, 3 ke, ini pembahagian masing-masing. Sekiranya ia membawa kepada jalan, kepada matlamat memahami tauhid, itu telah memadai. Saya bersetuju dengan Ustaz Engku tahun 2022. Dan saya bersetuju dengan Ustaz Engku juga, pandangan beliau pada tahun 2016 itu kebudak-budakan dan tidak matang. Pembahagian is okey. Seterusnya, ada sebahagian yang membantah. Ini disebutkan dalam sebahagian daripada pembentangan Kiai Idrus Ramli. Ilah dan Rabb ini membawa maksud yang saling sama. Maksudnya sama, interchangeable. Tak boleh bagi nama rububiyah dan uluhiyah. Sekali lagi, kita bukan bincang pasal istilah tu. Ulama bukan bincang tentang istilah itu, tetapi tentang intipati untuk mengajarkan tauhid. Yang dikritik itu Ibn Taymiyah pun tahu, Muhammad bin Abdul Wahab pun tahu, kalau istilah ilah dan Rabb digunakan dalam konteks yang menyendiri, mungkin membawa maksud yang selainnya. Ilah membawa maksud Rabb, Rabb membawa maksud ilah, itu biasa. Kalau ditanya dalam kubur man rabbuka, artinya siapa Tuhan yang kamu sembah? Itu biasa. Tapi kalau letak konteks yang sama, qul a'udzu birabbin nas, ada ilahin nas, maksudnya berbeza. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbin nas, ilahin nas. Kalau diletak sekali, artinya ada maksud yang
menjadikan dua perkataan itu special, maksud yang special. Ala kulli hal, tentang pembahagian bahasa ini tidak ada masalah. Walaupun ada tokoh cuba membesarkan cerita, membesarkan perbezaan ini. Tentang pembahagian ini telah diakui sendiri oleh tokoh Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab dan orang yang diidolakannya Ibnu Taimiyah, bahawa tidak ada masalah dan mereka sedia maklum tentang perbezaan perkataan ini digunakan interchangeable. Seterusnya, tauhid rububiyah. Ini penting. Kenapa penting? Ini bukan tentang Wahabi dan Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Wahabi dan Asy'ariyah. Ini Wahabi dan Aswajah. Maksud saya Aswajah ini bukan Asy'ariyah, Aswajah ini aliran ini lah. Apa bezanya? Rububiyah. Okey, rububiyah mempercayai bahawa Allah adalah pencipta. Allah adalah pentadbir. Allah adalah pengatur. Kepercayaan ini ada pada zaman jahiliyah. Nama Abdullah tu bukan baru tau. Bukan Nabi dah lahir baru ada. Zaman jahiliyah lagi dah ada nama Abdullah. Zaman jahiliyah lagi, mereka dah pergi tawaf dan ucap talbiyah. Daripada kata labbaik Allahumma labbaik la syarika illa syarika lak tamliku wa ma malak. Daripada ucap zaman tu dah, kami menyambut seruanmu wahai Allah, kami datang kepadamu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu melainkan sekutu yang engkau punya dan engkau miliki dia dan juga dia segala yang dimilikinya. I'tiqad ini dah ada dah. Di zaman jahiliyah lagi mereka percaya. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki lautan di atas kapal, mereka akan doa minta sungguh-sungguh kepada Allah. Lepas itu bila dia bertenang, dia relax daripada doa dah. Ini i'tiqad daripada zaman jahiliyah. Nabi perang dengan Abu Jahal. Abu Jahal minta doa kepada Allah Ta'ala untuk menangkan dia. Tahu, Abu Jahal minta kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan konsep rububiyah, percaya bahawa Allah adalah pencipta, pentadbir, pengurus alam ini ada pada masyarakat jahiliyah. Sebab tu dalam ayat-ayat Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka katakan Allah. Dan seterusnya ayat-ayat begini banyak di dalam Al-Quran. Baik, apa isunya? Isunya musyriki Mekah tetap kafir walaupun mereka percaya Allah pengatur, pentadbir. Kenapa? Kerana dia pergi minta kepada berhala. Sebelum kedatangan Amr bin Luhai bawa berhala masuk ke Mekah, mereka tak ada berhala. Bila datang berhala di situ, mereka minta kepada berhala. Mereka percaya Allah yang bagi, tapi mereka tetap kafir. Jadi kenapa isu ini penting? Kerana ramai orang yang macam jahiliyah. Ramai orang begitu. Mungkin zaman ini dah kurang sebab ada gerakan reformis yang datang berubah. Tahun 50-an, 60-an, 70-an, ramai orang pergi ke masjid, solat isyak nak masuk hutan. Tu nenek anak cucu nak tumpang lalu, tolong bagi laluan. Ini apa? Ramai orang yang malam Jumaat baca Yasin, lepas tu nak pergi ke laut, dia cerita ke orang, jangan lawan, mambang laut ni kuat, dia boleh timpakan mudarat, kena minta lindung dengan dia. Ini apa? Ini bukan bau. Datang gerakan-gerakan reformis menyucikan manusia daripada ini, tidak mengikat diri, tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ada beberapa hujah yang dibawakan. Hujah ini penting sebab ada kelompok dia nak bantah ni, dia nak kata tak, Quraisy tak ada tauhid rububiyah. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab dia nak kata Quraisy itu sesat ataupun kafir kerana percaya makhluk yang bagi. Selagi mana kamu percaya Allah yang bagi, okey, boleh minta kat siapa-siapa. Minta kat mambang pun boleh, minta kat bomo pun boleh, minta kat dekat tokoh pun boleh, minta. Ada kepercayaan begitu. Belum syirik. Jadi itu clash point-nya. Sebab itulah kalau tengok salah satu ayat Al-Imam Ar-Razi, sebab saya sebut tadi, ini bukan pertentangan di antara Aswajah dan Wahabi. Ini bukan pertentangan Asy'ariyah dan Wahabi. Asy'ariyah faham isu ini, Aswajah tak faham. Imam Asy'ariyah Ar-Razi apabila mentafsirkan inna qulu illa i'taraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Apabila kaum Nabi Hud mereka mengatakan illa i'taraka ba'du alihatina bisu, yang kami lihat ni Hud, engkau ni hanya ditimpakan keburukan oleh Tuhan kami. Ada orang kata maksudnya depa ni depa percaya berhala lah.
Mereka percaya pahala yang berkuasa penuh. Tak semestinya. Pengikut Nazim Haqqani, berapa ramai di antara mereka yang disebut Nazim Haqqani sebut bila masuk ke tengah laut, masuk ke tengah laut minta tolong dengan wali. Dia kata apa bagi? Sebab tu Al-Imam Razi bila dia ulaskan ayat sebelumnya, qalu yahud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Kaum Nabi Hud bila kata dekat dia, Al-Imam Razi kata wa hadha aidan raqiq. Pandangan ini ataupun ayat ini tak bagus, lemah. Li'annahum kanu ya'tarifuna bi anna an-nafi' wa ad-dar huwa Allah Ta'ala. Kerana mereka ini meyakini bahawa yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhir ayat tu kita boleh baca kemudian, artinya Imam Asy'ariyah Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ini, beliau iktiraf dan tahu ini bukan bererti kaum Nabi Hud ini tak percaya bahawa Allah yang bagi. Mereka tetap percaya Allah yang bagi, tapi mereka tetap syirik. Kerana mereka pergi minta kepada makhluk dan mereka percaya bahawa makhluk itu memberi. Dia boleh bagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Ar-Razi bila mentafsirkan ayat ini, katanya kami telah sebutkan sebelum ini bahawa mereka berikrar dengan kewujudan Allah, maka mustahil bagi mereka nak memaki Allah. Maka Ar-Razi bagi apa pembahagian, mungkin ini kafir lain yang mana mereka ini dahriyah, ataupun mereka berniat nak maki Nabi saja, ataupun mereka ini nak maki Tuhan kepada Nabi SAW, bukan Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ar-Razi sentiasa menekankan walaupun ada ayat ni, ia tidak menafikan i'tiqad Quraisy yang mana mereka percaya bahawa Allah Tuhan, Allah bagi, tapi dia tetap sesat. At-Tabari bawa banyak tafsiran, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Kata Qatadah, innaka lasta talqi ahada minhum illa amba'aka anna Allah rabbah wa huwa alladhi khalaqa wa razaqah. Kamu takkan jumpa seorang pun di kalangan Quraisy. Ini kata apa ni? Kata melainkan mereka akan kata bahawa Allah lah yang mencipta mereka dan bagi rezeki kepada mereka. Walaupun begitu, wa huwa musyrik fi ibadatihi. Mereka tetap musyrik pada ibadat kepada selain Allah, walaupun mereka percaya Allah yang bagi rezeki. Dan demikian juga daripada Mujahid. Saya nak teruskan sebab masa kita tak banyak. Sebab itu bila timbul soalan, Wahabi kata Abu Jahal bertauhid. Tolong lihat dalam konteks. Abu Jahal kafir masuk neraka. Tapi apakah dia faham bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mentadbirkan, menghidupkan, mematikan? Iya. Adakah dia mukmin? Dia tak mukmin. Dia masuk neraka. Boleh tak kita kata dalam bab ni dia betul, bab lain dia salah? Boleh. Berapa banyak kata-kata salaf yang kata kami boleh meriwayatkan perkataan Yahudi dan Nasrani, tapi kami tidak akan sekali-kali meriwayatkan perkataan Jahmiyah. Tuan-tuan juga pernah jumpa perkataan Imam Malik, Yahudi dan Nasrani lebih baik daripada Rafidah dalam beberapa bab. Ini masuk dalam bab yang sama. Apakah dia ada tauhid rububiyah dalam arti kata beriman bahawa Allah yang mencipta dan menjadikan? Ya. Apakah keimanan itu sempurna betul sepenuhnya? Tidak. Ada hak Allah yang mereka tak berikan. Tetapi balik pada perkataan Mujahid, Qatadah dan sebagainya, ini ada pada mereka. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan dan memberi rezeki kepada mereka, mereka akan kata Allah Ta'ala. Jadi ini nak menjawab soalan. Ada orang kata, macam mana Wahabi boleh kata, Muhammad bin Abdul Wahab atau pengikutnya boleh kata musyrikin ada tauhid rububiyah? Ya, mereka percaya itu kuasa Allah, tapi mereka tetap kafir kerana mereka telah menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya nak cerita tentang budaya, nak bagi faham tentang budaya. Pada zaman Muhammad bin Abdul Wahab, ini bukan Wahabi yang cerita, ini rekod kerajaan Uthmaniyah yang dikumpulkan oleh Muhammad Kamil bin Nu'man. Dia ini dihantar oleh kerajaan Uthmaniyah untuk merekod keadaan dakwah Wahabiyah dan kedudukan penduduk Mekah pada ketika itu. Apa katanya? Ini rekod, bukan rekod pertengahan ni, bukan Wahabi. Dia kata budaya di zaman itu, kalau kita boleh rekod balik ini ada cetakannya. Di zaman itu kalau orang hilang kambing, dia kata ya Sa'ad. Kalau orang hilang unta, dia kata ya Sa'ad, kembalikan untaku. Sampai Muhammad bin Abdul Wahab nak pergi ke orang tu tanya, Sa'ad ni siapa? Sa'ad mati dah dalam kubur. Muhammad bin Abdul Wahab nak cakap ke dia, kenapa tak minta kepada Tuhan Sa'ad? This is the culture zaman tu. Budaya zaman tu di tempat Muhammad bin Abdul Wahab dan tersebar di Jaziratul Arab, khurafat minta kepada makhluk, istighatsatu bil makhluk menjadi budaya.
sehingga orang tak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rekod Utsmani. Dan juga perkara yang sama disebutkan oleh dalam Durrus Tsaniyah, ditulis oleh anak kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam risalah Muhammad bin Abdul Wahhab katanya, musyriki zamanina yad'una unasan la yuwazinuna Isa wal malaikah. Zaman sekarang ni, orang musyrik mereka menyeru makhluk yang tak sama pun level dengan Isa ataupun malaikat. Sebab ini budaya mereka. Saya tak rasa pelik. Di tempat kita pun 30-40 tahun dahulu budayanya sama. Budayanya sama, orang boleh mendirikan solat dalam masa yang sama, orang boleh pergi minta kepada mambang-mambang. Ini budaya yang berlaku. Maka di situlah dia datang dan membawa berdakwah tauhidnya. Baik, kalau nak kata tak boleh kata ini syirik. Orang buat tawasul saja, tak boleh kata syirik. Tinggalkan Muhammad bin Abdul Wahhab sekejap, main nak tengok ini. Apa kata jabatan ini fatwa Negeri Sembilan, ya, Negeri Sembilan. Apa katanya? Pembandingan dengan Pulau Besar. Katanya, perbuatan memohon hajat, berdoa dan bermeditasi serta bertawasul di sisi kubur-kubur yang ada di sekitar Pulau Besar merupakan amalan hulu yang boleh membawa kepada syirik. Ini kata siapa? Ini fatwa Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tau. Kalau ikut apa yang disebutkan tadi, mohon hajat tak apalah, selagi yakin Allah Ta'ala bagi. Doa di kubur tak apalah, bertawasul tak apalah di kubur. Tapi fatwa Negeri Sembilan ni mengatakan bahawa perbuatan ini hulu yang boleh membawa kepada syirik. Perbuatan memuja dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan daripada sesuatu objek seperti di kubur Sultanul Arifin dan sebagainya seterusnya adalah syirik. Adalah syirik. Zaman lani sikit sangat orang yang pergi memuja di kubur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di TV dan juga cerita orang dulu-dulu, berapa ramai orang yang buat gini? Jabatan agama Islam kata syirik. Kita patut berterima kasih dengan gerakan reformis. Tak kisahlah Wahabi ke, Ikhwan Muslimin ke, siapa ke yang datang, yang telah mengubah dan membebaskan masyarakat daripada kekalutan ini. Dan sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab telah merobohkan makam keramat di Pulau Besar juga telah dirobohkan. Tindakannya sama. Kita boleh main retorik, kita boleh main nak cerita, boleh, tak apa. Seorang kalau nak pergi ke kubur nak menangis, boleh biar. Tapi kalau ini menjadi budaya, semua orang daripada nak pergi masjid dia pergi ke kubur, daripada minta kepada Allah Ta'ala dia minta ke kubur. Ini akan membawa kerosakan yang besar. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar apabila dikhabarkan kepada beliau dalam riwayat Abdul Razak, para sahabat Nabi yang pergi ekspedisi perang jumpa kubur Nabi Daniel terbuka. Orang pergi ke kubur tu, orang minta kepada Allah Ta'ala dekat kubur tu. Ramai-ramai orang pergi, jadi budaya. Sampaikan kepada Umar. Umar kata keluarkan kubur Nabi Daniel, pergi ke tempat lain, gali 13 kubur tempat lain, tanam di salah satu supaya orang tak tahu dan dia tak buat benda begini. Itu trend para sahabat. Takkan kita kena membiarkan budaya-budaya begini hidup. Seterusnya, minta kepada orang mati untuk menyelesaikan hajat. Bismillah. Apabila orang kata, wahai fulan, turunkan hujan. Wahai fulan, bagi aku anak. Wahai fulan, bagi suami aku jadi baik, tak lari keluar rumah malam-malam. Dia minta hajat yang mana Allah yang boleh bagi. Dia minta kepada orang mati. Perbuatan-perbuatan ini pada sisi ulama Wahabi adalah haram dan syirik akbar. Ini pandangan mereka. Dalam kitab Tauhid disebutkan, inna hadza huwa syirkul akbar. Clear, minta kepada makhluk. Ya, ada beza. Aswaja kata kalau selagi i'tiqad Allah yang bagi. Allah yang bagi, tapi minta ke makhluk. Ya'utha wa ya'uqa wa nasra, minta kepada orang-orang soleh zaman Nabi Nuh ni tak apa, boleh minta juga. Tapi as long as beriman Allah bagi, tak apa. Depa soleh. Minta kepada Isa, oh Jesus help me. Pasal apa? Memang aku minta pada Jesus, tapi aku yakin Allah Ta'ala yang bagi. Pada dia tak apa. Tapi pada pandangan Muhammad bin Abdul Wahhab, ini dikatakan syirik. Tak boleh. Hang niat apa pun tak apa, tapi jangan minta ke makhluk. Seterusnya, ini daripada kitab Tauhid. Ini teks ulama Wahabi, saya tak nak ulang sebab tadi telah disebutkan oleh pembentang daripada sahabat-sahabat daripada IRD, telah sebutkan
Perkataan mereka hampir sama dalam bab ini. Syirkul akbar. Syirkul akbar. Syirkul akbar alladhi yukhriju minal millah. Apabila seseorang minta kepada makhluk, makhluk tak boleh bagi. Bukan bidang kuasa makhluk. Walaupun dengan niat Allah Ta'ala bagi, minta kepada makhluk tak boleh. Kenapa dianggap syirkul akbar? Kerana doa. Dan doa itu adalah ibadah. Dan Allah Ta'ala sebut, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan minta kepada selain Allah sesuatu yang tak boleh bagi manfaat dan mudarat. Kita tak payah buat drama lah, minta ke orang ayat. Siapa pun tak boleh bagi ayat dalam dewan. Ayat ni banyak dalam Quran, nak carikan jumpa. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Ini umum. Dia memerlukan takhsis. Boleh tak minta? Adakah maksudnya semua tak boleh minta? Ada pengecualian. Pengecualiannya kalau orang tu mampu. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi. Tak apa minta tolong kat dia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tak apa minta tolong kat dia. A'inuni bi quwwatin. Tolonglah aku dengan kekuatan kamu. Boleh tolong dia. Tapi satu yang dia tak mampu. Zahirnya dia tak mampu. Allah Ta'ala sebut, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Seterusnya, orang mati tak berkuasa untuk menyelesaikan hajat manusia. Ini logik yang mereka gunakan. Mereka tidak mendengar melainkan dengan izin Allah. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari disebutkan apabila orang mati baru pergi ke kubur, ketika itu orang yang dah lama dalam kubur akan tanya kepada orang yang baru masuk tentang keluarga mereka. Bahkan hadis Nabi SAW, ada orang dihalau daripada haud, Nabi kata asyahabi, asyahabi. Allah Ta'ala akan sebut kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, engkau tak tahu apa yang mereka buat selepasnya. Patutnya, walaupun Nabi SAW, Nabi tak tahu semua benda. Artinya tak boleh minta daripada dia tak tahu semua perkara. Siapa sahaja yang berada di dalam kubur, sama ada orang saleh ataupun para anbiya. Dan mereka tidak ada kemampuan untuk membantu. Muhammad bin Abdul Wahab membezakan di antara istighatsah antara orang hidup dan orang mati. Katanya, kita menolak istighatsah ibadat seperti yang mereka lakukan di atas kuburan para wali atau ketika para wali tidak hadir di hadapan mereka atas perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dibantah. Bukan setakat Muhammad bin Abdul Wahab tengok fatwa Negeri Sembilan tadi pun lebih kurang samalah. Pergi minta tawassul dengan cara dekat kubur tu tak boleh, jalan kepada syirik. Buat upacara untuk minta syirik terus, sama. Baik, minta kepada Allah untuk selesaikan hajat dengan menyebut kemuliaan orang yang telah mati. Menyebut kemuliaan. Saya pelik, ini dua isu yang berbeza ni. Istighatsah dengan tawassul berbeza. Wahabi tidak mengkafirkan tawassul. Bahkan perkataan anak kepada Muhammad bin Abdul Wahab disebut dalam Turul Saniyah, ayah dia tidak mengkafirkan tawassul. Ini masalah fiqh katanya, masalah fiqh. Ya, ada Wahabi yang mutasyaddid, tapi ini masalah mereka tidak kafirkan. Macam mana boleh letak semua dalam satu bakul? Berbeza. Di sini, Wahabi mengambil pandangan bahawa dia adalah bid'ah. Sebahagian mereka mengatakan dia adalah sarana kepada syirik, tapi dia pun tak kata syirik. Pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, dia menyebutkan ini adalah masalah fiqh. Dan apakah dia menyendiri dalam pandangan ini? Jadi kata tadi, Wahabi je. Kalau buka kitab mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah antara yang keras, jangan minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni as'aluka bihaqqil anbiya wala bi'izzi arshika. Ini pandangan yang masyhur dalam mazhab Hanafi. Jadi didahului oleh ulama dalam mazhab Hanafi dalam bab ini. Seterusnya, tawassul dengan kemuliaan Nabi SAW, kata Abdul Latif Al-Syekh daripada keturunan Muhammad bin Abdul Wahab, walam yakul syekh innahu syirk. Yang saya telah sebutkan tadi, fatwa ulama Wahabi berkaitan tawassul dengan kemuliaan Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahab katakan bid'ah madhmumah, lakinnaha laysat syirk akbar. Bukan syirik akbar kata bin Bas, bal hiya min wasail syirk, membawa kepada syirik. Utsaimin kata tawassul bid'i la yajuz. Tawassul yang bid'ah tidak harus. Fatwa Lajnah Daimah katakan bid'ah muhdatsah. Ini adalah bid'ah yang direka di dalam agama. Yang penting Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dan majoriti ulama Wahabi tidak mengkaitkan isu ini tawassul dengan syirik. Tawassul dalam arti kata menyebut nama kemuliaan orang. Baik. Minta orang mati doa kepada Allah Ta'ala. Minta mereka doa kepada Allah Ta'ala. Di sini ada khilaf di antara mereka. Ada yang menganggap dia wasilah kepada syirik, ada yang menganggap dia adalah syirik.
perbezaan pandangan di kalangan mereka. Dalam kes ini, tuan-tuan boleh perhatikan, setiap isu diperincikan. Minta dia doa berbeza dengan minta kepada dia, berbeza dengan minta kepada Allah Ta'ala dengan menyebut haqi fulan. Janganlah letak semua dalam satu bakul, bawa semua nas-nas Wahabi sesat. Tak kena. Berlaku adil apabila kita menilai orang. Seterusnya, baik, perbahasan berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Tadi Kiai sebut macam-macam pandangan ulama-ulama yang dia kata Wahabi. Apa pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam bab ini? Tak ada. Dia satu pun tersebut. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til. Bal a'taqidu anna Allah laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsuhu wa la uharrif al-kalam an mawadhi'ihi wa la ulhid aw alhad fi asma'ihi wa ayatihi wa la ukayyif wa la umathil sifatahu wa ta'ala bi sifati khalqihi li'annahu ta'ala la samiyya lahu wa la kufuwa lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi. Sangat biasa dan sebagaimana yang disebutkan oleh ramai ulama-ulama salaf. Ini pandangan peribadi dia sendiri. Nak sesatkan seseorang, rujuklah pandangan dia sendiri. Dia sebut dia ada kashfus syubhat, durasani yang menyimpulkan perkataan dia. Itu semua tak bawa. Pergi bawa, tuan-tuan, ekstremis dalam semua aliran ni ada. Yang tersasar dalam semua aliran ni ada. Sahabat-sahabat kita di sana pun tak setuju dengan Ahbash. Tapi adilkah saya kalau saya ambil perkataan ulama-ulama Ahbash sebagai contohnya dan saya kata ini menunjukkan bahawa Aswaja salah? Tak adil lah. Nak rujuk kepada imam kalau perkataannya ada, ataupun otoriti yang besar kalau ungkapannya ada, tapi ini tak rujuk langsung imam dalam aliran itu. Seterusnya, baik, berkaitan dengan sifat, saya akan panjangkan lagi dalam sesi kedua nanti pembahasan panjang yang disebutkan oleh Kiai tadi. Antara perkara yang dua perkara penting, sifat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bincang tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak yang disebutkan oleh Kiai. Saya nak contoh beberapa perkara. Satu tentang kaifa majhul. Kata Kiai, Imam Malik tak kata kaifa majhul. Imam Malik kata kaif ghair ma'qul. Al-istiwa ma'lum, kami tahu makna istiwa, tetapi kaifa, bagaimana istiwa itu adalah ghair ma'qul, tidak diketahui, bukan majhul. Ghair ma'qul bukan majhul. Kerana apa? Kerana nak menekankan, nak insist bahawa Imam Malik kata tak ada kaif. Kononnya nak tekankan tak ada kaif. Tapi perasan tak? Yang kata kaifa majhul itu guru kepada Imam Malik, Rabi'ah Ra'i. Dan ramai orang yang menakalkan ungkapan Malik dan Rabi'ah, mereka letak dalam satu bakul, termasuk Ibn Hajar Al-Haytami. Artinya, apabila Imam Malik kata kaifa ghair ma'qul, bukan bererti ma'dum, bukan bererti tak ada kaif bagi sifat Allah, tapi kita tak tahu. Dan demikianlah cara untuk memahami perkataan-perkataan ulama salaf berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, kalau saya boleh bawakan beberapa contoh sahaja, ini kata Az-Zahabi. Okey, ini kata Az-Zahabi. Tadi diikut daripada Az-Zahabi dalam Al-Ulul Aliyyil Ghaffar, wa maqal mutaakhiril mutakallimin anna Allah laysa fis sama' wala 'alal 'arsy wala 'alas sama' wala fil ard wala dakhil al-'alam wala kharij al-'alam wala huwa ba'in 'an khalqihi wala muttasil bihim. وقالوا جميعا هذه الأشياء صفات الأجسام والله منزه عن الأجسام. Az-Zahabi kata, tadi bawakan Az-Zahabi, ini Az-Zahabi kata, adapun perkataan mutakallimin yang katakan Allah tidak di langit, tidak di atas arasy, tidak di atas langit, tidak di bumi, tidak di dalam
tidak di luar alam, tidaklah terpisah daripada makhluknya, dan tidak juga bercantum dengan makhluknya. Semua tidak. Ini pegangan Asy'ariyah, nafikan semua. Sebab kata kalau isbat, artinya kita isbat Allah itu sama seperti jisim. Jadi nak bagi tak sama dengan jisim, Allah tak boleh di dalam alam, di luar alam pun tak boleh, di atas alam pun tak boleh, di dalam alam pun tak boleh, bersentuh pun tak boleh, berpisah pun tak boleh. Kata Imam Adz-Dzahabi, fa inna hadhihi sulub nu'ud ma'dum wala naqulu biqaulikum fa inna hadhihi sulub nu'udul ma'dum ta'ala Allah jalla jalaluhu 'anil 'adam. Kata Imam Adz-Dzahabi, kata kami tak pegang pandangan ini. Sebab kalau kami pegang pandangan ini adalah sifat-sifat sesuatu yang tak wujud. Saya bukan nak bantah akidah tu, pada saya berbeza tak ada masalah, kita berbeza. Tapi ada kritikan. Kena faham bahawa ada ulama telah memberikan kritikan. Janganlah kita ambil dan kita menganggap bahawa seolah-olah orang yang tak sama dengan kita tu kafir dan tahu betul. Tuan-tuan boleh lihat apabila mentafsirkan perkataan Fir'aun, inilah adhunnuhu kadhiba, inilah adhunnuhu minal kadhibin. Fir'aun kata kepada Musa, aku anggap Musa tipu. Tipu apa? Kata At-Tabari, Musa beriman Allah di atas arash. Saya tahu kiai baca buku tu ditulis dalam buku dia. At-Tabari kata Musa beriman Allah di atas arash. At-Tabari kata, apa kata Ar-Razi? Ar-Razi kata, siapa yang kata dalam ayat tu Musa percaya Allah di atas arash, dia bodoh. Dia berada di atas kemuncak kejahilan. Dia ikut akidah Fir'aun. Dia sama lemah macam Fir'aun. Ini kata siapa? Kata Ar-Razi kepada At-Tabari. Saya tak mau besarkan isu ni. Kalau saya nak main permainan macam tu boleh. Tengok ulama Asy'ariyah telah memaki salaf. Saya terpaksa buat sebab isu ni dibawa. Bab takfir sama juga tuan-tuan. Kalau nak main tentang takfir, disebutkan tadi kan tentang takfir. Asy'ariyah tidak mengkafirkan orang lain yang kafirkan. Tahun 474 dalam Kitabul Muntazam disebutkan ada peperangan di antara Hanabilah dan Asy'ariyah sehingga Asy'ariyah tak pergi solat Jumaat, bergaduh mereka. Tahun 617 dalam Mu'jamul Buldan, walam yabqa min asy-Syi'ati wal Hanafiyah illa man yukhfi madhhabahu. Ini di negeri Rai kerana berperang dengan Asy'ariyah. Dan juga ekstremis Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Najmuddin Al-Khabushani Asy-Syafi'i. Dia menyebutkan ada peperangan di antara dia dan Hanabilah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari. Abu Dzar Al-Harawi ini ulama Asy'ariyah yang orang pertama yang membawa masuk Asy'ariyah di Mekah sebagaimana disebut dalam kitab-kitab sejarah. Dia yang mula-mula menyebarkan Asy'ariyah di Mekah. Apa katanya? Katanya dia telah mengkafirkan, ini dalam Al-Muntazam oleh Ibnu Jauzi, kana ya'taqid kufr muhaddits Ibnu Battah, telah mengkafirkan Ibnu Battah. Abu Bakar Bakri Al-Maghribi, apa yang dia buat? Kana mimma qalahu innahu madaha Ahmad bin Hanbal thumma, dia mengatakan maka kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Pengikut Ahmad bin Hanbal semua kafir. Dan list ini panjang kalau nak go through. Apa yang saya nak sampaikan, takfir berlaku dalam semua mazhab. Jangan salahkan satu mazhab. Katanya Wahabi ini senang kafirkan orang. Sebab itu dia keluar dari Sunnah wal Jamaah. Itu poin pertama. Tuan-tuan, saya berat hati nak bawakan idea ini, tapi saya terpaksa katakan. Pada pandangan Asy'ariyah, sesuatu makhluk tak ada kuwah tabi'iyah yang diberikan oleh Allah. Allah tak bagi kuwah, kuasa kepada sesuatu makhluk. Allah tak bagi. Allah tak bagi kuasa untuk api membakar. Allah tak bagi kuasa untuk ais menyejukkan. Tak. Yang berlaku hanyalah ada api, akan biasanya ada kebakaran. Ada ais, biasanya akan jadi sejuk. Bila-bila boleh ditarik. Sesiapa yang percaya bahawa Allah bagi kuasa untuk membakar kepada api, ini majoriti orang. Semua orang, saya rasa orang Asy'ariyah di sini pun sama. Semua percaya Allah bagi pada api sifat dan kuasa untuk membakar. Allah bagi. Dan Allah boleh tarik bila Allah tarik dalam ahad mukjizat. Sesiapa yang percaya begitu, kata Al-Bajuri, sama ada dia kafir ataupun dia fasik. Saya boleh buat macam ni. Kalau nak buat boleh buat. Tetapi kita tak mau bawa ke mana? Belah sini kafir dan belah sana, kata belah sana mudah takfir. Belah sana kata belah sini mudah takfir. Akhirnya nak bawa ke mana? Al-Imam Syirazi rahimahullah menyebutkan siapa yang tidak beriman dengan akidah yang disusun oleh Abu Hasan Asy'ari, dia kafir. Saya berat, saya tak tulis benda ni. Sebab saya tak nak bawa. Tapi bila bercakap dengan orang, dia melemparkan perkataan seolah-olah dia berada di dalam satu mazhab yang suci. Saya terpaksa. Seterusnya,
perbahasan tentang bid'ah. Bid'ah ini satu perkara yang saya expect akan disebut, akan dibincangkan, tapi tak dibincangkan. Mungkin mereka matang juga berbanding terdahulu. Dalam perbincangan Ustaz Engku selalu sebut, nak kata sunnah tak apa, tak mau buat tak apa. Tak, bukan setakat itu. Pandangan ahli sunnah wal jamaah, semua mazhab kata nak kata sunnah boleh, nak kata bid'ah pun boleh. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Banyak amalan yang para ulama ahli sunnah wal jamaah berbeza pandangan antara sunnah ataupun bid'ah. Yang kata tak boleh kata bid'ah ni seorang ni, Mahdi Jul. Dia seorang yang kata, jangan kata bid'ah. Sedangkan lihat ucapan-ucapan ulama ahli sunnah wal jamaah, even dalam mazhab yang sama sekalipun. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi kata sapu tengkuk. Ya, Al-Ghazali kata okey, tapi pada aku itu bid'ah. Biasa. Dan begitu juga dengan pandangan-pandangan yang lain. Tapi tentang isu ni tak bawa, saya tak nak panjangkan. Nanti kalau panjangkan kita akan teruskan lagi tentang isu ini. Ringkasnya, pandangan Aswaja tentang masalah bid'ah bercanggah dengan ijma'. Buktikan saya salah. Ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah. Ijma'. Sebagaimana Wahabi membuat juga bid'ah berlaku pada masalah khilafiyah. Itu yang disebutkan oleh Izz bin Abdul Salam. Bila dia bahagikan bid'ah kepada 5, dan dia sebutkan dengan jelas, ada bid'ah yang para ulama berbeza pandangan. Ada yang kata sunnah, ada yang kata bid'ah. Aliran baru ni yang datang kata tak boleh kata bid'ah. Kata sunnah tak mau buat, tak payah buat, tapi jangan kata bid'ah. Ini tidak ada asasnya dan ini ciptaan baru yang bercanggah dengan ijma'. Seterusnya, ini isu yang baik, saya nak skip beberapa isu, saya pergi kepada isu terakhir. Baik. Kalau tuan-tuan lihat buku-buku mazhab, sebab saya kena bangkitkan isu ini juga, sebab kebanyakan sirah fatwa menyebutkan Wahabi mudah membid'ahkan. Sebenarnya bukan Wahabi mudah membid'ahkan, semua mazhab fiqh membid'ahkan mazhab lain. Mazhab Maliki lagi banyak perkara yang mereka bid'ahkan. Sujud kepada Hajarul Aswad, Imam Malik kata makruh. Peluk bila balik daripada musafir, Imam Malik kata makruh. Khususkan setiap hari Khamis untuk baca Al-Quran, Imam Malik kata makruh. Berkumpul selain di Arafah di masjid pada hari Arafah untuk baca doa, Imam Malik kata makruh. Dalam mazhab Hanafi, zikir dengan suara kuat-kuat, takbir dengan suara kuat-kuat, dikatakan makruh. Sapu kepala dengan air bau selepas wudu. Tuan-tuan lihat betapa kecilnya isu ini. Padahal kita kecil je. Tapi kerana mazhab itu berpegang bahawa hadis yang sahih daripada tangan lepas sebelah, berlebihan air itu sapu kepala, dia kata kalau sapu kepala dengan air yang baru itu adalah bid'ah. Baca Quran salah ke? Tak salah. Mana salah baca Quran? Tawaf baca Quran salah ke? Tak salah. Baca Quran dengan cakap mana lebih teruk? Mestilah cakap. Kurang sikit nilai pada baca Quran. Kata Imam Malik, kalau bercakap sedikit ketika tawaf tak apa, tapi kalau baca Quran aku makruhkan. Ini biasa. Apabila sesuatu ibadat tidak ada asas di dalam sunnah, diangkat sehingga orang menganggap itu sunnah, para ulama menggunakan istilah bid'ah, sama ada makruh ataupun haram. Sujud saja-saja, tanpa bukan sujud syukur, sujud saja. Al-Imam Nawawi katakan haram dalam sebagian riwayat, dan dia katakan bid'ah. Jadi berkaitan dengan bid'ah, walaupun tidak dibawa, ini salah satu kritikan yang selalu diberikan kepada Wahabi, dan saya jawab bahawa kritikan ini tidak berasas kerana bid'ah adalah perkara biasa. Antara sunnah dan bid'ah digunakan dalam semua mazhab. Hidup secara harmoni. Siapa anggap sunnah dia buatlah. Siapa anggap bid'ah dia tak payah buat, dan dia pegang dengan pandangan bid'ah. Seterusnya, tentang mazhab. Tadi ada last sedikit pembentangan tentang mazhab. Baik, ini saya nak jelaskan. Fitrah ini tersebar luas. Ramai orang kata Wahabi ini tak ikut mazhab. Saya bukan Wahabi. Buktinya Ustaz aku kata saya bukan Wahabi. Dia bawa lagi saya kritik Wahabi. Ini saya kata Wahabi ni. Wahabi tak ikut mazhab. Wahabi anti mazhab. Ini disebutkan dalam Durar Saniyah. Apa katanya? Wa nahnu aidan fil furu' ala madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam masalah furu' kami mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal. Wa la nunkiru ala man qallada ahad a'immatil arba'a duna ghairihim. Kami tidak membantah nak ikut siapa-siapa pun imam empat mazhab. Jangan ikut orang lain, jangan ikut Syiah, jangan ikut selainnya Rafidhah, Zaidiyah, Imamiyah, jangan ikut. Tapi nak ikut imam empat mazhab, mana-mana pun boleh. Wala nuqirruhum zahiran ala syai' min madhahibihim fasidah. Mazhab-mazhab yang salah ni kami tak terima. Bal nujbiruhum ala taqlid ahadi a'immatil arba'ah. Kami mewajibkan mereka untuk taklid kepada salah satu a'imah yang arba'ah. Lalah sampai kat Aswaja kata apa? Wahabi anti mazhab. Ini Wahabi kata ni. Aku mewajibkan kamu taklid kepada salah satu di antara mazhab yang empat. Wala nastahiqqu martabatal ijtihadil mutlaq.
wala ahadun ladaina yad'iha. Kami tidak berada pada darjat untuk bermujtahid secara mutlak, dan tidak ada seorang pun daripada kami yang mendakwa ada kelebihan itu. Durar Saniyah, buku anak Muhammad bin Abdul Wahab tulis. Apa dia berkata kat sana? Ada Wahabi yang kata Ibnu Taimiyah lebih baik daripada imam 4 mazhab, lebih baik daripada tabi'in, lebih baik daripada sebahagian sahabat. Tengoklah apa perkataan tokoh-tokoh utama dalam mazhab. Tengoklah, berlaku adil lah. Mutatarrifin ada di mana-mana. Aqwal mutatarrifah, aqwal tatarruf daripada sebahagian orang ada di mana-mana. Tapi lihatlah di sini. Illa annana fi ba'dil masail idza sahha lana nas jali min kitab aw sunnah. Kalau ada menaikkan dalam beberapa masalah, apabila ada nas yang jelas daripada kitab dan sunnah dan tidak bercanggah dengan yang lebih kuat daripadanya, akhadna bihi wa tarakna al-madhhab. Kami mengambilnya dan kami tinggalkan madhab. Sama lah macam kita di Malaysia. Dalam beberapa kes, madhab-madhab telah fatwa-fatwa negeri telah meninggalkan madhab Syafi'i. Cukai pendapatan tak ada dalam madhab Syafi'i. Tapi kita tahu ada keperluan. Bayar cukai dan bayar zakat, zakat pendapatan. Bayar zakat fitrah dengan duit, ganti dengan duit, tak ada dalam mazhab Syafi'i, tapi diambil. Sama lah macam Muhammad bin Abdul Wahab juga ada beberapa masalah dia keluar daripada mazhab Hambali. Tuan-tuan, kita nak berbeza boleh, tapi jangan jahat. Itu je cerita dia jangan jahat. Singa Aswaja, itu Ramli dalam buku soal jawab Wahabi apa dia tulis? Dia ambil quotation ni cerita penuh yang mana Muhammad bin Abdul Wahab bercerita tentang dia tulis surat kepada ahli batil. Ahli batil, orang-orang yang batil ni, apa dia nak buat? Dia nak menghalalkan istighasah dan sebagainya, perkara-perkara yang pada Muhammad bin Abdul Wahab ini haram. Dia berkata alasan kami ini fiqh. Alasan fiqh nak menghalalkan istighasah. Tuan-tuan, saya dah sebut tadi budaya mereka macam mana? Menjadi budaya, tapi minta ke Allah Ta'ala. Ada masalah, terus pergi cari makhluk-makhluk, minta. Seru nama makhluk terus, tak seru nama Allah. Dia berkata yang ini fiqh boleh terima. Muhammad bin Abdul Wahab bantah mereka. Muhammad bin Abdul Wahab kata ini syirik, kamu bagi nama fiqh. Nampak tak konteks dia? Kes itu spesifik. Bila dia debat dengan orang, dia kata ini perbuatan syirik, kamu bagi nama fiqh. Sampai kat Singa Aswaja, Idrus Ramli katanya apa? Katanya pendiri Wahabi berkata ilmu fiqh itu syirik. Berapa jauh hang punya pusing? Macam mana orang tak maki Wahabi kata begini? Ini terkena kepada ulama Hanafi tadi. Kalau semua orang buat macam ni, buat macam Kiai Idrus Ramli buat macam ni, quotation yang salah, takawul yang salah, sampai ke orang luar, orang makilah. Dia kata lain. Kesimpulannya apa? Ilmu fiqh itu syirik. Para ulama ahli fiqh itu setan-setan manusia dan jin. Ilmu fiqh harus ditinggalkan. Ya Allah, sampai begini dia punya spin. Beginilah cabaran yang dihadapi oleh Wahabi di kebanyakan tempat. Seterusnya, Khawarij. Dikatakan Wahabi ini Khawarij. Kenapa? Ini pandangan sebahagian ulama, kita setuju yang disebutkan para ulama yang berbeza dengan Wahabi mengatakan mereka ini Khawarij. Satu, kerana mereka bermudah-mudah mengkafirkan umat Islam. Bab ini saya sekali lagi saya minta maaf rekan-rekan Asy'ariyah. Saya tak minta maaf dengan rekan-rekan Aswaja lah. Tak apa, saya minta maaf dengan rekan-rekan Asy'ariyah. Kita berkawan, tapi kita kena akui ada pandangan mazhab yang keras. Ada dalam Wahabi dan ada dalam Asy'ariyah. Sebahagian ulama Asy'ariyah yang mengkafirkan orang atas alasan orang itu beriman bahawa makhluk ada kuwah tabi'iyah yang Allah bagi pada dia dan Allah boleh cabut pada bila-bila masa. Ini menjadikan ramai orang masuk dalam daerah kafir. Betul. Demikian juga sebahagian daripada ulama Wahabi yang mudah-mudah, sebahagian mereka yang disebutkan tadi, mudah-mudah mengkafirkan orang dalam masalah tawassul dan sebagainya. Sebahagian mereka, ini tak boleh. Ya. Tapi apakah Wahabi saja yang nak kena hentam, Asy'ariyah tak kena hentam? Tak adil lah macam tu. Perkataan macam diucapkan oleh Imam Syirazi, "Faman i'taqada ghayra ma asyarna ilaihi min i'tiqadi ahli al-haqq al-muntasibina ila al-imam Abi Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu fa huwa kafir." Tak boleh perkataan begini. Dan kadang-kadang ulama besar juga menghadapi masalah yang sama. Contohnya fatwa Imam Syafi'i.
berkaitan dengan daripada siapa kita ambil jizyah. Kata Imam Syafi'i, jizyah diambil daripada Yahudi dan Nasrani, Majusi. Orang yang tak ada agama tak boleh ambil jizyah, sama ada suruh dia masuk Islam ataupun mereka dibunuh. Dengan ihtiram kita kepada Imam Syafi'i, pembacaan beliau yang tinggi kepada dalil, tapi fatwa ini mesti diperbetulkan. Sebab itulah Al-Syekh Al-Buti dalam kitab jihadnya membetulkan pandangan ini tak boleh diterima, mesti dibetulkan. Al-Qaradawi dalam Fiqh Jihad dia juga membetulkan. Demikianlah ihtiram kepada para ulama. Walaupun ulama besar ada perkataannya yang tak betul ataupun yang tak boleh diterima. Tuan-tuan, saya nak bagi contoh mudahlah. Al-Imam Ibn Hazmin, dia punya hentam Asy'ariyah ni sangat teruk dia hentam. Kalau baca Asy'ariyah pun tak terima dia kata ucapan-ucapan teruk yang tak patut diucapkan. Tapi Al-Zahabi bila mengulas tentang dia, Al-Zahabi kata menerima dia, ilmu dia yang tinggi itu diambil dan diterima. Perkataan dia yang tak betul itu tak boleh, itu ditolak. Demikianlah cara kita berinteraksi dengan orang. Jadi berkaitan dengan kafir, saya minta maaf kalau sebab kafirkan orang ni nak keluarkan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, sila Asy'ariyah dengan Wahabi dua-dua keluar. Kalau sebab kafir, sebab mudah takfir. Jangan buat drama kata tak, kita tak takfirkan orang dengan mudah. Telah berlaku. Abu Dzar Al-Harawi telah kafirkan orang. Itu berkaitan dengan takfir. Hadis fitnah dari Najd. Ini selalu dibawa. Nabi SAW bila sahabat datang, saya tak ada masa untuk nak panjangkan ini. Saya pergi kepada isu yang kedua. Sebenarnya ada mekanisme Muhammad bin Abdul Wahab untuk kafirkan orang. Saya rasa dia tahu lah sebab kata Muhammad bin Abdul Wahab senang kafirkan orang. Nanti kita pergi dalam sesi soal jawab. Cuma saya pergi kepada yang kedua sekarang ni. Hadis fitnah dari Najd. Fitnah dari Najd. Baik, ada beberapa hadis. Antaranya sahabat datang, Nabi SAW kata, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman. Sahabat bertanya, wa fi Najdina, Najd macam mana? Nabi kata, fiha zalazil. Di situ akan berlaku kegoncangan. Wa minha tatla' qarnu syaitan atau kama qala. Dan di situ juga akan keluar tanduk syaitan. Kebanyakan ulama mereka faham. Al-Khattabi juga sebut, Najd di sini dalam konteks ini maksudnya dataran tanah tinggi menghala ke timur Madinah, Iraq dan sebagainya. Najd ada dua maksud. Satu, Najd tanah tinggi. Kalau berdiri di Madinah, tengok dataran tanah tinggi itu menghala ke Iraq dan Iran. Satu maksud. Yang kedua, ada tempat yang nama dia Najd. Ada tempat yang nama dia Najd. Baik, apa maksud Nabi? Konteks. Apabila Nabi SAW kata, Ya Allah, berkatilah negeri Syam dan negeri Yaman. Syam itu apa? Kawasan sekarang Jordan, Syria, Palestin. Kawasan yang besar. Yaman di bawah, sebahagian bawah Saudi termasuk Yaman di zaman itu. Oman termasuk juga. Nabi kata, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Sahabat confused. Najd macam mana? Tuan-tuan bayangkan. Kalau orang kata dekat kita, limpahkanlah rahmat ke pantai timur dan juga utara. Pantai timur dan juga utara. Apa yang terbayang dalam kepala kita? Kenapa pantai timur dan utara? Selatan mana? Kan? Kita akan tanya, selatan macam mana? Maksud kita apa? Selatan maksudnya Johor, Melaka. Itu maksud kita. Ada tak orang yang ada akal? Bila dia dengar, berkatilah pantai timur dan utara. Dia tanya, selatan macam mana? Maksud dia bandar Tasik Selatan. Ada tak? Ataupun Salak Selatan. Come on lah, orang tengah cerita pasal dua region. Soalan mestilah kena menggunakan region. Itu yang sahabat buat apabila Nabi kata berkati negeri Yaman, berkati negeri Syam. Sahabat tanya, Najd macam mana? Najd adalah kawasan Iraq dan timur di timur Madinah yang lebih tinggi, sama besar dengan Syam, sama besar dengan Yaman. Takkanlah Nabi cerita pasal Syam dengan Yaman, sahabat Nabi nak tiba-tiba nak tanya tentang Najd, kampung Najd macam mana? Tak betul tafsiran ni, walaupun cuba dipaksa. Itu berkaitan dengan hadis fitnah datang dari Najd. Sebagaimana kata Khattabi adalah ulama yang sangat dihormati oleh kiai, banyak kutip dalam Khattabi. Najd ni bukan tempat nama Najd. Najd ni kawasan timur. Cukup kepada, katanya Wahabi juga cukup kepada orang. Ini dijawab dalam Jurasaniyah anak Muhammad bin Wahab. Apa katanya? Budaya kami macam tu memang kami cukup kepada. Bukan kami beribadat dengan cara cukup kepala, dia sebut budaya kami begitu. Sebahagian sejarah menyebutkan bahawa daripada ada masalah, rambut dia tak bagus dan juga kalau panjang habuk akan datang. Shape rambut dia tak elok. Dia cukuplah budaya mereka. Bukan mereka menjadikan itu sebahagian daripada agama. Saya
Kalau kita nampak begini, Nabi SAW sebut tentang Khawarij dai hitam. Simatul Khawarij dalam banyak asar sahabat. Asar sahabat mengatakan simatul Khawarij dai hitam. Bolehkah saya berkatakan mana-mana tokoh dai hitam menghang Khawarij? Tak kena, jangan kutip satu. Jadi budaya mereka adalah mereka cukup bala. Dan apakah mereka memberontak? Tak. Zaman Muhammad bin Abdul Wahab dia di Najd. Najd pada ketika itu bukan di bawah kekuasaan Turki Osmaniyah. Jadi tidak ada isu pemberontakan di situ. Kita boleh buktikan kemudian. Seterusnya, isu terakhir, isu perang. Banyak menumpahkan darah katanya. Banyak menumpahkan darah, oleh itu keluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, kita buat perkiraan. Muhammad bin Abdul Wahab dalam masa 48 tahun dia mula perang, 58 sampai 1206. Dia terlibat dalam 163 perperangan. Dia kafirkan orang kafirkan dia balik. Fair, square. Kalau keluar dari semua, keluar semua sekali. Keluar dari sunnah. Tapi dalam peperangan 163 peperangan ni, kita kira dia membunuh, terlibat kematian lebih kurang 4,000 ke 5,000 orang. Boleh rujuk dalam Unwan al-Majd fi Tarikh Najd. Okey. Dia ni banyak bunuh orang. Keluar dari sunnah jamaah. Apa pula yang dilakukan oleh tokoh Asy'ariyah? Iaitu Ibn Tumat. Ibn Tumat di Maghrib dalam 7 peperangan dia di Maghrib 9 tahun. Dalam tarikh Dimashq disebutkan dia bunuh lebih daripada 200 orang. 200,000 orang. Asif. Ini disebutkan oleh Ibn Katsir disebut dalam beberapa hari sahaja dia telah membunuh 70,000 orang. Beberapa hari, satu occasion. 70,000 orang mati dibunuh. Mula-mula dia perang di satu perkampungan orang yang minum arak. Disebutkan dalam tarikh Dimashq dengan tafsir orang tu minum arak, dia perangi mereka sehingga mereka tak minum arak. Kemudian dia pergi ke perkampungan kedua, dia isytiharkan perang kepada raja di tempat itu. Kenapa? Kerana mereka dituduh mujassimah. Mereka dituduh mujassimah. Bahkan ramai penulis sejarah yang mengatakan bahawa mereka itu hanya mengikut nas. Kerana tuduhan mujassimah, ratusan ribu nyawa telah dibunuh oleh Ibn Tumat. Tak apa, saya tak ada masalah, saya tak nak kaitkan dengan Ibn Tumat, tak apalah, tak mau. Tapi tak adil lah kalau kamu hentam Wahabi habis-habisan, sedangkan ini kamu angkat sebagai tokoh. Buku Ibn Tumat siapa cetak ni? Aqidah Mursyidah tulisan Ibn Tumat dicetak oleh ASWZ ni, lambang apa ni? Kamu angkat orang ni sebagai tokoh. Kamu hentam orang lain yang terlibat dalam perang. Macam mana ni? Seterusnya, itu peperangan yang berlaku antara Ibn Tumat, dan kita kena faham satu benda. Ideologi keganasan tidak ada kaitan secara langsung, bukan kaitan secara langsung dengan akidah ataupun mazhab seseorang. Sebab keganasan ini cross mazhab. Jangan tertipu, jangan menjadikan kelompok minoriti di mana-mana sebagai sasaran untuk kata kelompok inilah pengganas, kelompok inilah yang selalu melakukan keganasan. Ini kena jaga. Sebab ada kawan polis bagi tahu, berhati-hati. Kalau tidak, kita akan biarkan keganasan yang paling besar bermaharajalela, kita sentiasa menjadikan hadaf kita kelompok-kelompok minoriti. Lihat sejarah, kita akan lihat dengan jelas. Di Malaysia sendiri, contohnya di Malaysia, cerita Al-Ma'unah ni tuan-tuan semua tahu. Cerita Al-Ma'unah. Apa yang jadi? Amin Al-Ma'unah, ini dalam rakaman boleh tengok, boleh cek dalam YouTube. Ada video didedahkan. Apabila dia ditanya oleh DCP Abdul Razak, pasal apa yang hang perang ni? Apa katanya? Apa dapat arahan daripada orang atas? Siapa orang atas? Nur Jabbar ke, wali Budalak ke, wali Rose ke, siapa? Dia tak pernah jawab. Dia pengetahuan dia dekat tu je. Boleh tak saya ambil ni, saya kata tarikat-tarikat yang percaya ada arahan langsung daripada wali di atas menyebabkan berlaku keganasan. Saya boleh buat kalau nak buat begitu. Bukti jelas. Dia bukan Wahabi ya. Dia bukan Wahabi. Dia mengikut arahan para wali. Ini trend tarikat. Tapi tak adil lah kalau saya letakkan kesalahan pada keseluruhan tarikat di atas kefahaman orang yang salah faham. Demikian juga di sebelah sana juga mesti berlaku adil. Kalau bunuh orang ni tuan-tuan, cerita pasal bunuh orang, tersilap. Tuan-tuan bayangkanlah,
Dia membawakan Muhammad Abdul Wahab terlibat dalam perang, bunuh orang. Dalam 9 tahun dia bunuh berapa orang? Tadi 4,000, 5,000 orang. Ini saya cerita dalam satu occasion seminggu satu occasion. Di Medan Rabah di Mesir, 2,000 orang terbunuh. Ataupun kurang sikit, 2,000 orang dalam satu occasion seminggu. Okey? Siapa yang menghalalkan perbuatan ini? Ali Jumaah, Mufti Ali Jumaah. Apa katanya? Bunuh lagi orang Ikhwan, tak apa. Saya boleh faham dan saya boleh justify fatwa Dr. Ali Jumaah. Walaupun dia salah pada ketika itu, memang salah. Dia lah jatuhkan kerajaan yang sah, junta tentera jatuhkan, tentera bunuh orang, Mufti bilang tetap bunuh lagi Ikhwan. Kerajaan itu dilantik dengan undi. Saya boleh bersifat keras, menghentam beliau habis-habisan dan mengaitkan tindakan beliau dengan Asy'ariyah. Boleh. Tapi kita tak nak buat begitu. Sebab itu perkataan keganasan, perkataan takfir kena berhati-hati. Kalau nak gunakan perkataan ini, dia akan melibatkan dan kena pada ramai orang. Seterusnya, ini berkaitan dengan Ibn Tumat. Saya pinjam jawapan daripada Dr. Aiman. Katanya, bila orang cerita pasal Ibn Tumat bunuh orang, berperang dan sebagainya, katanya peperangan dan pertumpahan darah adalah sebuah perkara yang biasa terjadi kepada mereka seperti catatan sejarah yang merekodnya. Kadang-kadang seseorang itu dipaksa berperang demi hidup. Kerana tidak, ia akan dibunuh dan dinasti yang berkuasa. Dia akan dibunuh oleh dinasti yang berkuasa. Dalam buku ni, muka surat 16. Amboi, bukan main dengan Ibn Tumat boleh justify. Zaman dia berbeza, keadaan dia berbeza, jadi kita kena menerimalah perbezaan itu. Dengan Ibn Tumat boleh. Saya tak kisah, tapi dengan Muhammad bin Abdul Wahab kenapa tak boleh? Saya bukan nak main isu game macam dulu. Dah verify tak dengan anak Muhammad Abdul Wahab? Kalau nak tanya soalan tu tak habis ya. Kita boleh buat, tapi saya tak nak main game macam tu. Dan seterusnya, ini jawapan yang dibuat oleh Dr. Aiman. Jawapan Kiai Idrus Ramli pula katanya, setelah dia tahu dan dia baca tentang semua kerosakan yang dilakukan oleh tokoh Asy'ariyah ini, katanya umat Islam Asy'ariyah tidak pernah menjadikan Ibn Tumat sebagai ulama mu'tabar dalam mazhab Asy'ariyah. Tak pernah pula. Bahkan umat Islam tidak banyak mengenal ketokohan beliau. Ini kata Kiai Idrus Ramli. Dalam akidah Mursyidah pula katanya pada akhir-akhir ini nama Ibn Tumat menjadi bahan tuhmahan dan ikon yang dianggap negatif. Lebih-lebih lagi kitab ini dipuji oleh banyak sekali ulama seperti Imam Subki, Imam Sanusi dan lain-lain. Mana satu nak pegang ni? Singa Aswaja ke? ARG ke? Tentang Ibn Tumat. Poin saya, kalau tentang pembunuhan, orang lain buat juga, jangan salahkan satu kelompok. Kalau tentang takfir, ramai orang buat takfir ni. Kita tak boleh ubah orang di luar sana. Kita tak boleh ubah pandangan ulama lama. Tapi kita boleh berdiri matang di tengah-tengah. Sebagaimana Ahmad Taib buat, walaupun kita tak setuju dengan dia. Terima semua dalam lapangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maturidi, Asy'ariyah, Salafi. Terima semua, itulah penyelesaian dia. Kalau kita nak main kafirkan setiap kelompok, keluarkan, sesatkan setiap kelompok, kita tak akan selesaikan apa-apa masalah pun. Atas masalah-masalah ijtihad. Dan orang yang mengikut kelompok ini sebenarnya tak tahu pun tafsir yang kamu sebutkan tadi. Mereka tak tahu. Jadi ini yang saya nak tekankan, ringkasnya, pada pandangan saya, aliran Wahabi ada perbezaan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidi. Okey, ada perbezaan, betul. Adakah mereka ekstrim? Ada mereka ekstrim di sebahagian tempat. Sebagaimana mazhab lain juga ada ekstrim. Tapi apakah itu membolehkan keluarkan mereka dari Ahli Sunnah wal Jamaah? Tak boleh. Dan kerajaan Malaysia juga takkan buat begitu. Jadi saya berhenti setakat ini dulu. Baik, terima kasih kepada Ustaz Salman.